Saudara, peranan institusi pengajian tinggi tidak kisahlah awam mahupun swasta sebenarnya perlu melahirkan graduan yang berilmu, cintakan ilmu, berdaya saing dan tidak lupa juga semangat cintakan negara dan juga semangat patriotik yang kuat dalam diri. Juga graduan-graduan ini juga turut perlu memahami erti kemerdekaan. Selain pada masa yang sama hidup dengan bertoleransi, mempunyai sifat kebersamaan dan menjalani kehidupan dalam suasana majmuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum. Itu yang paling penting sebenarnya kerana kita sebuah negara yang majmuk. Untuk bercakap berkenaan dengan Malaysia Teguh Bersama, apakah sumbangan pendidikan tinggi, kita akan bersama dengan dua orang tetamu pada hari ini. Di sebelah saya Profesor Madya Dr. Nora Zahruddin Shah Abdullah, Timbalan Pengarah Pusat Pemprofilan Kepimpinan Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP Kementerian Pengajian Tinggi, dan juga di sebelah ujung sana kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, Timbalan Pengarah Pusat Strategi dan Perhubungan Korporat Universiti Putra Malaysia, merangkap pengerusi program Bicara Kenegaraan. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi kalau kita ikutkan Malaysia Teguh Bersama, apakah sumbangan pendidikan tinggi? Jadi apa hubungan kemerdekaan dengan pendidikan tinggi sebagai mukadimah, Doktor? Okey, satu soalan yang sangat menarik. Sebenarnya apabila negara kita mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, di situ ada cabaran yang sangat besar bagaimana kita ingin mengisi kemerdekaan. Kerana kemerdekaan ini bukan saja kita bebas daripada penjajahan, tetapi bagaimana kita nak mengisi kemerdekaan itu, kita nak membangunkan negara mengikut acuan kita. Maka di sinilah peranan pendidikan, dan dalam konteks ini kita bercakap tentang pendidikan tinggi. Dan kalau kita mengimbas kembali sebelum kemerdekaan, kita hanya ada sebuah universiti awam saja, iaitu Universiti Melaya. Tetapi selepas 65 tahun kita mencapai kemerdekaan, ekosistem pendidikan tinggi negara itu semakin berkembang. Baik. Sekarang kita ada 20 buah universiti awam, kita ada 434 institusi pendidikan tinggi swasta atau IPTS, kita ada 36 buah politeknik dan 105 buah kolej komuniti di seluruh negara. Jadi kita boleh nampak perbezaan jumlah IPT selepas 65 tahun kita mencapai kemerdekaan. Dan di sini memang penting kerana institusi pendidikan tinggi inilah yang akan membangunkan bakat tenaga kerja berkemahiran, insan yang boleh menyumbang kepada negara. Apabila kita sudah mencapai kemerdekaan, kita memerlukan manusia yang boleh membangunkan negara kita, tenaga profesional. Betul. Kita perlukan doktor, jurutera, pensyarah, guru. Jadi di sinilah peranan IPT. Dan negara kita beruntung kerana negara kita meletakkan pendidikan itu sangat penting dalam bajet, sebab kita pun tak lama lagi akan mendengar bajet daripada kerajaan. Setiap tahun negara kita memperuntukkan 20% daripada bajet keseluruhan itu untuk sektor pendidikan dan pendidikan tinggi. Jadi ini menunjukkan sektor pendidikan ini penting untuk kita membangunkan negara. Dan bila kita bercakap tentang keperluan kita untuk membangunkan negara mengikut acuan kita, kita bukan bercakap tentang IPT menghasilkan tenaga kerja berkemahiran dan berpengetahuan tinggi saja, tetapi sebenarnya tugas IPT adalah untuk melahirkan warga negara yang baik, yang mempunyai nilai, yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Dan saya suka kalau menyebut tentang warga negara yang baik ini, kita merujuk kepada falsafah pendidikan kebangsaan kita lah, iaitu melahirkan graduan ataupun pelajar yang seimbang, yang harmoni, dan inilah sebenarnya yang menjadi tuntutan kepada IPT. Dan saya kira bila kita bercakap tentang kemerdekaan, nak mengisi kemerdekaan, pendidikanlah satu aspek yang sangat penting. Sebab itu kalau kita lihat perkembangan di negara kita, kita sentiasa memberi perhatian kepada pendidikan. Tanpa pendidikan kita tidak boleh
kehadapan. Kalau kita lihat negara-negara lain, mereka yang kurang membangun, mereka sangat mementingkan ataupun berdepan dengan situasi macam mana nak memperjuangkan hak-hak berpendidikan. Tetapi kita di Malaysia, alhamdulillah, kita sangat memberi perhatian kerana pendidikan itu sebenarnya tulang belakang kepada usaha kita untuk mengisi kemerdekaan. Baik. Dr. Din ataupun lebih mesra disapa Pak Din. Ya, saya. Jadi apa sumbangan pendidikan tinggi dalam konteks pembangunan dan kemakmuran negara, Pak Din? Wah, besar soalannya. Saya cuba dalam masa yang singkat ni, insyaAllah. Terlebih dahulu, terima kasih kerana orang kata menerima kita sebagai tamu pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, berkenaan dengan sumbangan pendidikan tinggi dalam konteks pembangunan negara. Apa yang paling penting ialah menurut falsafah pendidikan kebangsaan ialah kemenjadian insan. Jadi kemenjadian insan itu adalah merupakan produk utama sesebuah IPT untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan, yang mempunyai jati diri, yang mempunyai ciri-ciri sayang kepada negara. Jadi IPT bermatlamat untuk menghasilkan graduan yang menepati keperluan negara semasa. Jadi apabila kita lihat statistik yang mudah berkenaan dengan hasil yang kita dapat daripada IPT negara kita, 4 daripada 8 individu yang telah menjadi Perdana Menteri negara kita datang daripada Universiti Awam. Sementara Profesor Diraja kita dan juga Profesor-Profesor Ulung kita juga adalah alumni daripada Universiti Awam. Ini membuktikan sedikit sebanyak bahawa sistem kita telah berjaya melahirkan insan yang berkaliber, yang memberikan input yang besar kepada pembangunan negara. Pastinya ada lagi individu-individu yang lain yang telah menyumbang begitu banyak terhadap pembangunan negara. Tetapi penghasilan insan itu adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua saya rasa yang penting ialah bagaimana pendidikan tinggi itu menjadi pendekar dan juga pahlawan untuk menjaga kesyumulan ilmu. Ilmu hari ini, ilmu kemarin dan ilmu esok adalah ditempatkan di dalam gedung ilmu yang kita panggil universiti. Baik. Jadi di situ juga dapat pelbagai cetusan idea, pelbagai pergerakan yang menjadikan idea itu sebagai sesuatu yang dapat direalisasikan. Dan ini merupakan sesuatu yang amat berharga kepada sebuah negara yang sedang membangun. Baik, itu satu hasrat yang sangat jelas dan juga kita faham tentang kemakmuran, perpaduan. Jika kita faham juga tentang cinta, maka kita tidak akan lari daripada konsep asas kita, iaitu negara tempat patut kita banggakan. Negara inilah patut tempat kita semai rasa cinta dan kasih kepada rakyat dan juga apa-apa yang berada di dalam negara kita. Dan kita banyak lagi perbincangan berkenaan dengan Malaysia Teguh Bersama, apakah sumbangan pendidikan tinggi, tapi kita nak berjeda seketika. Kita akan kembali selepas dalam Lensa IPT.